Kita menyambung lagi sorotan kejayaan peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah kita kisahkan sebahagian besar daripadanya pada pertemuan bulan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. Marilah sama-sama kita merafakkan syukur, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar pujian dan membuktikan pujian itu dengan menekuni kesungguhan dan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap masa orang beriman itu diinspirasikan oleh pelajaran-pelajaran iktibar yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang saya muliakan barisan kepimpinan Ahli Jawatankuasa Masjid Al-Falah di bawah pimpinan yang bahagia Tan Sri, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Kita menyambung lagi sorotan kejayaan peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah kita kisahkan sebahagian besar daripadanya pada pertemuan bulan yang lalu. Apabila kita menjadikan asas ayat yang ke-111 daripada surah Yusuf, pada pagi ini dapat kita sambungkan dengan sambungan multimedia untuk para jemaah bukan sahaja mendengar tetapi dapat melihat ayat-ayat dan bahan-bahan yang kita bawakan. Ayat yang ke-111 surah Yusuf adalah merupakan asas atau paksi perbincangan kita dalam kita memahami dan menghayati elemen-elemen Al-Quran daripada bahagian berita ataupun kisah yang dijadikan sebagai iktibar, lalu iktibar ini dipadankan secara garis lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada golongan manusia yang disebut sebagai ulil albab. Benarlah kata Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala di dalam karyanya Al-Quran Al-Azim, bahawa ulul albab
ataupun ulil albab adalah membawa maksud golongan manusia yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala akan keupayaan otaknya ataupun akalnya untuk berfungsi melalui proses-proses berfikir dan merenung peristiwa-peristiwa yang berlaku sehingga dirakamkan Al-Quran. Dan apabila pengiktibarannya diambil oleh orang-orang beriman itu, maka ia akan berfungsi sebagai hidayah dan rahmat bagi kaum yang beriman. Demikianlah niat lurus dalam melakukan penghijrahan ataupun perubahan itu mestilah mutlak kerana Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang dirakamkan Allah Subhanahu wa taala akan pengucapan ataupun ikrar Nabi Lut alaihi salam di dalam surah Al-Ankabut sebagaimana firman-Nya, fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi. Nabi Lut alaihi salam telah menjadikan kata-katanya itu sebagai pedoman kepada golongan manusia yang ingin melakukan anjakan perubahan dengan makna hijrah. Maka hala tuju perubahan itu hanyalah satu, walaupun ia tidak menafikan manfaat-manfaat sampingan. Maka peringatan daripada ayat ini agar manusia yang melakukan anjakan perubahan itu tidak menjadikan manfaat sampingan itu sebagai gandingan matlamat utama untuk menuju kepada perubahan. Demikianlah yang berlaku kepada salah seorang daripada peserta ekspedisi hijrah, sehingga disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis baginda itu, bahawa seandainya kamu berhijrah itu kerana wanita yang ingin kamu nikahi, maka itulah yang kamu akan dapat. Maka satu peringatan daripada Al-Quran dan Al-Hadis dalam melakukan apa jua bentuk perubahan yang memangkin kebaikan, maka niat asalnya itu mestilah lurus kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi ini, seperti mana muqaddimah yang dibacakan sebentar tadi adalah merupakan ayat 53 daripada surah Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, kami akan memperlihatkan kepada manusia ataupun kami akan menzahirkan kepada manusia. Perkataan sanurihim yang disertai dengan huruf tambahan iaitu huruf sin membawa maksud kata kerja yang terus berlaku sehingga ke hari kiamat. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menzahirkan kepada manusia ayat-ayat keterangannya, bukti-bukti kebenaran daripada firman-Nya, maka ia akan terus disaksikan oleh manusia yang berada di alam ini sehinggalah ke suatu tempoh, yakni masa yang tertentu, sehingga tidak ada lagi penghidupan di dunia ini. Present continuous. Di manakah bukti-bukti penzahiran itu? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dengan menghalakan tumpuan bukti-bukti yang akan dizahirkan itu di segenap penjuru alam semesta ini. Fil afaq. Al-afaq itu kata plural bagi ufuk. Kita pun pinjam perkataan itu dalam bahasa Melayu. Perkataan Al-Quran kita pinjam sebenarnya. Allah berjanji akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di segenap pelusuk atau penjuru di alam semesta ini pada pandangan makro dan pada pandangan yang dekat, yang kecil, yang hampir dengan manusia itu adalah pada dirinya sendiri. Wa fi anfusihim.
Untuk apa penzahiran bukti-bukti kekuasaan, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini hingga suatu tempoh adalah satu tujuan yang besar diumumkan oleh Al-Quran, hatta yatabayyana lahum annahul haq. Dengan bukti-bukti penzahiran di alam semesta dan pada diri kamu, hai manusia, supaya kamu dapat mengimani bahawasanya Al-Quran itu benar. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah dengan bukti-bukti kebenaran yang telah disaksikan oleh indrawi kamu, hai manusia itu, masih tidak cukup untuk menggetarkan naluri keimanan kamu bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha menyaksikan atas tiap-tiap sesuatu? Dilabuhkan tirai firman ayat ini dengan persoalan kepada orang beriman supaya berfikir. Maka salah satu daripada faktor yang menjayakan, yang membantu kejayaan hijrah, bukan hanya bergantung kepada aspek perancangan strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW semata-mata. Tetapi apabila Allah berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, apabila kamu membantu agama Allah yang benar itu, pasti Allah akan membantu kamu. Maka sebagai imbalannya yang menjayakan perjuangan dan perjalanan hijrah daripada Mekah ke Madinah itu, salah satu faktornya adalah terdiri daripada haiwan. Kita sebutkan peranan seorang demi seorang pada episod pertemuan yang lalu, yang dipilih oleh Rasulullah SAW mahupun Sayyidina Abu Bakar sebagai peneman hijrah Nabi SAW. Maka kesemua individu yang dipilih itu mempunyai peranan dan sumbangan yang besar. Sama-sama kita renungkan. Laba tawaran bagi yang berjaya membawa pulang sama ada hidup ataupun sebaliknya akan Muhammad SAW dan juga Abu Bakar ke pangkuan musyrikin Makkah akan dihadiahkan dengan 100 ekor unta, sebagaimana yang disebutkan dalam catatan sirah. Bagi petugas-petugas yang diutuskan dengan fungsi perisik, undercover team yang dihantar oleh musyrikin Makkah untuk menjejaki Nabi SAW dan Abu Bakar, bukan kumpulan ini sahaja yang teruja dengan tawaran hadiah itu, tetapi ia didengari cukup lumayan oleh setiap pihak. Dan pada rasional akal kita, individu yang paling berpotensi untuk membocorkan informasi Nabi SAW, informasi persembunyian dan perjalanan Nabi SAW, yang paling tinggi untuk membocorkan rahsia itu adalah penunjuk jalan Nabi. Yang ketika itu, Abdullah bin Uraikid pun tidak Islam lagi. Seorang Yahudi tetapi berkepakaran laluan, perjalanan. Mengapa saya nyatakan demikian? Kerana ketika Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar transit di Gua Sur selama 3 hari, Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan tidak tunggu di gua itu. Ke mana Abdullah pergi? Abdullah bin Uraikid balik semula ke Mekah, membawa 2 ekor unta tadi, memberi makan, persediaan, maintenance sebelum unta ni dijalankan lagi sekali ke Madinah. Cuba kita bermuhasabah ketika ini, kita menunaikan umrah, kita menunaikan haji, sebelum ada kemudahan fast train, kita naik bas. Sama ada kita tunaikan umrah dulu, turun di Jeddah, ataupun kita ziarah dulu baru pergi ke Mekah buat umrah. Sepanjang naik bas perjalanan Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah tu,
Jauh ke dekat tuan-tuan? Tuan-tuan tidur bangun 5 kali pun tak sampai lagi. Cuba muhasabah ketika ini bagaimana perjalanan itu menaiki unta. Kalau ikut bahasa muda, anak muda hari ni, cannot brain. Sukar untuk difikirkan oleh akal bagaimana kesulitan perjuangan itu. Namun, apakah Rasulullah SAW mengambil kesempatan atas posisi kerasulan baginda itu? Apa yang saya maksudkan di sini adalah hijrah Rasul SAW daripada Makkah ke Madinah berlaku selepas Isra' Mi'raj. Yang mana Nabi SAW sudah pun diperjalankan dalam jarak perjalanan yang tidak boleh dihitung oleh akal. Dan sedikit pun tidak ada, satu zarah pun tidak ada usaha dan kudrat manusia dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Apakah dalam peristiwa hijrah ketika Nabi SAW sudah mengetahui risiko ketika memulakan perjalanan, apakah Rasulullah SAW tidak boleh mengangkat tangan berdoa kepada Allah, Ya Allah, Ya Tuhanku, kau hijrahkan aku seperti mana kau Isra' Mi'rajkan aku? Boleh tak? Atas posisi kerasulan itu. Boleh. Rasulullah SAW lah contoh tauladan yang sebaik-baiknya, walaupun mempunyai peluang, baginda tidak pernah memanfaatkan peluang yang tertentu dengan tujuan ataupun pada kedudukan posisinya. Kita suatu ketika menjawat jawatan yang terbaik, yang tertinggi, ada benefit-benefit yang tertentu. Jarang kita tak ambil benefit kita. Tetapi Rasulullah SAW telah menunjukkan sebaik-baik tauladan, walaupun dibentangkan dengan kesempatan, baginda tetap memilih keutamaan yang lebih besar daripada kesempatan itu. Sebagai menyokong bukti ini, seperti mana yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, ketika Nabi SAW sampai di Madinah, yang hari ini masjid dah indah seperti ini, yang mana tapak asal pembinaan Masjid Nabawi ini, tanah asal di mana unta Nabi berhenti itu, adalah kepunyaan dua orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Dan ketika Nabi SAW menerima tawaran bahawa tanah yang sekangkang kera itu nak dijadikan binaan awal masjid Nabi SAW, yang ditawarkan oleh Sahal dan Suhail sebagai anak yatim ketika itu, apakah Nabi terima? Jawapannya, Nabi SAW membeli tanah itu. Walaupun Nabi ditawarkan dengan pemberian tanah itu. Inilah yang berlaku dalam peringkat kehidupan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, sehingga mempercayai Nabi SAW pada 3 peringkat kepercayaan. Peringkat pertama adalah pra-percaya, peringkat yang kedua adalah kepercayaan pertengahan, dan yang ketiga adalah pasca percaya. Nabi SAW telah dipercayai akan amanah dan sifat kejujuran baginda itu sebelum baginda menjadi Rasul. Dalam peristiwa banjir besar yang melibatkan peralihan Hajarul Aswad. Ketika itu, sebutan dan harumnya nama Nabi SAW akan kepribadian yang mulia dan dipercayai itu sudah tersebar di bumi Hijaz. Jadi ketika ekspedisi barang dagangan pertama yang dibawa oleh Nabi SAW ke Syam, yang mana barang dagangan itu adalah milik Khadijah radhiyallahu anha, Nabi ketika itu mengambil commission base. Nabi pulang ke Mekah setelah ekspedisi perniagaan tadi membawa untung bersih.
Vehikel-vehikel pun dijual oleh Nabi SAW. Unta-unta pun dijual oleh Nabi SAW. Hal ini direkodkan dalam kitab sirah Dr. Mustafa As-Sibai. Terkejut Khadijah radhiyallahu anha, mana unta aku? Nabi kata, kalau aku bawa balik unta kosong tanpa barang dagangan, dia ada cost maintenance. Lebih baik jual, beli baru kat Mekah. Cuba tuan-tuan fikirkan, pada ketika ini, pada poin yang ketiga, barang dagangan yang dibawa oleh 1,000 ekor unta dalam ekspedisi perniagaan ke Syam. Yang berpunca daripada leverage Khadijah radhiyallahu anha. Kalau dianggarkan harga vehikel dengan barang dagangan itu, katakanlah unta 10,000 atau 8,000, barang dagangan tu mungkin 10,000. 1,000 ekor unta telah membawa puluhan juta nilainya. Cuba bayangkan Nabi SAW telah menyempurnakan ekspedisi perniagaan itu dengan membawa pulang untung bersih. Kalau 30% of 20 million daripada jumlah vehikel dan juga barang dagangan tadi yang diberi oleh Khadijah kepada Nabi SAW, Nabi sudah ada 6 juta. Itu berperanan pada posisi mengambil commission base. Belum lagi jadi business partner. Sebab itu Nabi SAW dilamar oleh Khadijah pada usia 25 tahun. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa Nabi SAW mengambil kesempatan ke atas janda yang kaya. Kerana mahar nikah Nabi SAW dengan Khadijah adalah dengan nilai 20 ekor unta. Kalau seekor unta mencecah sehingga 10,000, 8 hingga 10,000, kalau 20 ekor unta, hampir 200,000 mas kahwin Nabi SAW. Maka tidak wajar orang beriman itu hanya memahami dalam fikirannya bahawa Nabi SAW itu hanyalah contoh tauladan pada aspek ibadah semata-mata. Walhal Al-Quran menyebutkan bahawa wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kepercayaan kepercayaan ataupun kepercayaan pada peringkat pra yang berlaku kepada Khadijah itu membawa Khadijah melamar Nabi SAW untuk berada pada peringkat kepercayaan pertengahan. Dan dalam tempoh perkahwinan itu sehingga kewafatan Khadijah radhiyallahu anha, reserve capital yang dimiliki oleh Khadijah itulah yang digunakan dalam fasa embargo sekatan ekonomi. Nabi SAW bersedih ketika hari kewafatan Khadijah bukan semata-mata kerana pemergian Khadijah, tetapi mengenangkan perjuangan dan sokongan rohani dan jasmani Nabi SAW. Sokongan rohani dan jasmani Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga pada hari kewafatan Khadijah radhiyallahu anha, tidak ada lagi simpanan harta untuk perjuangan dakwah Nabi pada berikutnya. Mengenangkan keadaan itu, betapa pilunya sehingga tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan. Mengenangkan pengorbanan dan perjuangan itu. Itu antara faktor kesedihan yang berlaku kepada Nabi SAW. Mengenang budi baik itu. Sebab itu saya nyatakan pada peringkat ini, kejayaan perjalanan hijrah Rasulullah SAW pada beberapa percubaan awal sehingga percubaan yang ketiga ini berjaya adalah didokong dan didorong oleh faktor-faktor persekitaran yang membantu Nabi SAW setelah Nabi merancang dengan perancangan yang terbaik. Ini sebagai satu bukti, sebagai manusia yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini,
walaupun kita berdoa dan kita bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu berusaha sehingga puncak ataupun titik usaha yang tertinggi dan terbaik. Kembali menyandarkan usaha kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah beza perjalanan Isra dan Mi'raj dan juga perjalanan hijrah. Satu perjalanan yang diatur Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sedikit pun kudrah dan iradah Rasulullah SAW. Yang kedua, perjalanan hijrah yang berlaku kepada Nabi SAW 100% adalah perancangan Nabi SAW dan Abu Bakar, dan ia dibantu oleh bantuan Allah atas kemudahan yang diberikan untuk menjayakan perjalanan hijrah. Maka salah satu elemen yang menjayakan perjalanan hijrah Nabi SAW ini adalah haiwan yang bernama labah-labah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dah pukul 7 1 minit. Masa memang akan sentiasa cemburu kepada kita. Maka di dalam Al-Quran, satu surah daripada 114 surah di dalam Al-Quran adalah merupakan surah labah-labah. Salah satu daripadanya dinamakan secara tauqifi dalam penurunan wahyu sebagai surah Al-Ankabut. Maka haiwan yang bernama labah-labah bukan hanya berlaku penglibatannya dalam menjayakan atau menutup informasi Nabi SAW. Cuba tuan-tuan lihat. Logo ini dah bertahun-tahun kita lihat. Logo Ma'al Hijrah. Bagi sambutan Ma'al Hijrah khusus di negara ini. Saya dah nyatakan pada bulan yang lalu lagi. Muharram, bulan bukan berlakunya atau bermulanya perjalanan hijrah. Ini bulan Safar ini, bulan berlakunya hijrah. 26 Safar. Tetapi bagaimana hijrah itu, peristiwa hijrah itu dilihat sebagai satu turning point sehingga diijtihadkan oleh Sayyidina Umar untuk mengambil peristiwa hijrah itu sebagai momen penentuan takwim Islam. Sebab itu disebut kalender Hijri. Kalau Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika itu menerima pandangan-pandangan lain untuk penentuan takwim kalender tadi diambil berdasarkan peristiwa kewafatan atau kelahiran Nabi SAW, kalender itu tak akan disebut Hijri. Bukan kerana bulan-bulan itu tidak ada. Tetapi penentuan tahun bagi masyarakat Arab ketika itu hanyalah didasarkan pada peristiwa-peristiwa tertentu. Sebab itu Rasulullah SAW dilahirkan, pada tahun dilahirkan, tahun itu disebut sebagai tahun gajah. Jadi inilah yang diinisiatkan oleh Sayyidina Umar kerana melihat betapa besarnya nilai perubahan daripada peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dinyatakan dan dibahaskan secara panjang lebar sehingga menutup ruang untuk berlakunya polemik mengapa hijrah itu diulang naratif sirahnya menjelang Muharram. Walaupun Muharram itu bukan bulan berlakunya hijrah. Ini kita kena faham. Apakah maksud-maksud yang tersurat yang tersirat pada logo hijrah ini, Ma'al Hijrah ini. Sehingga di tengah-tengahnya itu dilatari dengan gambaran spider web. Dan ini yang kita jelaskan di awal pertemuan kita sebentar tadi, bahawa antara haiwan yang membantu menjayakan perjalanan hijrah. Ketika Nabi SAW bersembunyi di dalam gua Sur bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, penjejak Nabi SAW perisik telah tiba di muka gua, di pintu gua.
Tetapi Allah hijab keinginan para perisik ini untuk mengintai di dalam gua tersebut dengan wujudnya pembinaan sarang laba-laba di permukaan pintu gua tadi. Akhirnya mereka berfikir, mana mungkin ada orang yang bersembunyi di dalam gua ini, sedangkan di pintu gua ini ada jaringan sarang laba-laba. Walhal dengan hanya hujung pedang sahaja boleh memusnahkan sarang laba-laba ketika itu. Maka kebaktian laba-laba dalam peristiwa hijrah ini adalah membuat sarangnya di pintu gua tadi menutup informasi Nabi SAW di dalam. Pada hari ini kita tak cerita lagi tentang spider web, kita cerita tentang website yang dibina oleh pembina-pembina tertentu, developer yang tertentu, bukan lagi dengan tujuan untuk melindungi informasi kita, tetapi untuk memerangkap maklumat peribadi seseorang itu. Sudah terbalik. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman menerusi ayat yang ke-41 surah Laba-Laba, surah Al-Ankabut, yang bermaksud misal bandingan mereka yang menjadikan benda-benda selain daripada Allah sebagai pelindung-pelindung. Menerusi ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah membongkarkan kepada manusia satu fitrah tabi'i manusia itu. Manusia memang lahir di atas fitrah bertuhan. Sebab itu ayat yang kita baca dalam hujung suratul A'raf, ketika ruh nak ditiupkan ke dalam janin, Allah telah mengambil kesaksian ruh itu. Yang mana setiap ruh mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan. Fitrah bertuhan bagi setiap makhluk ini terbukti walaupun dia tidak beriman kepada Allah dalam fasa kehidupannya, terutamanya ketika manusia itu dirundung dengan musibah. Kita lihat manusia yang terangkuh dihimpunkan namanya di dalam Al-Quran seperti Fir'aun, yang pernah mengaku martabatnya itu adalah Tuhan. Ketika mana dia ditenggelamkan atau dilemaskan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Exodus, pengusiran secara besar-besaran Bani Israel, sehingga dia lemas di pertengahan laut yang dilintasi oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Surah Yunus ayat 95 merakamkan ucapan Fir'aun ketika itu. Al-ana qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Ketika Fir'aun lemas ketika itu, dia mengaku bahawa dia beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Turun ayat selepasnya, Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Allah menempelak pengumuman atau deklarasi iman Fir'aun ketika itu dengan kalimah Al-ana. Baru sekarang kamu nak mengaku beriman. Manusia memang dilahirkan di atas fitrah. Sebab itu, setiap zaman itu diutuskan para nabi dan rasul untuk membawa kembali akidah umat yang sudah lari dalam tempoh peralihan di antara seorang rasul dan rasul berikutnya, untuk meluruskan kembali naluri fitrah manusia itu. Sebab itunya muncul fahaman ataupun anutan ataupun amalan-amalan seperti animism. Mempercayai kuasa gaib itu pada objek-objek yang tertentu seperti pokok, objek alam, matahari dan sebagainya. Hal itu juga berlaku dialog di antara Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Maka ayat ini menyebutkan bahawa perumpamaan atau misal bandingan bagi manusia yang mengambil selain daripada Allah, iaitu makhluk, sebagai tempat perlindungannya
Kerana memang fitrah manusia itu ingin bergantung kepada satu kuasa, satu kekuatan yang melindungi manfaat kehidupannya. Itu fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan di dalam ayat ini, kamatsalil ankabuti takhazat baita. Lemahnya kekuatan dan kebergantungan manusia yang bergantung kepada kuasa makhluk. Ataupun dalam pandangan yang lebih kritikal lagi, mengambil makhluk itu sebagai objek untuk berlakunya ritual syirik. Amalan itu adalah rapuh dan lemah seperti labah-labah membuat sarangnya. Untuk kita memahami secara ilmiah pada konteks pembicaraan ayat ini adalah cukup luas. Mufassir silam menyatakan bahawa labah-labah yang diumpamakan Allah dalam ayat 41 surah Al-Ankabut ini menganyam sarangnya, membina webnya itu adalah pada kedudukan yang lemah. Kerana melihat kepada persekitaran, sarang labah-labah yang dijadikan rumah itu seolah-olah tidak ada jaminan keselamatan dan perlindungan. Apabila dibadai dengan angin yang kencang, maka sarang labah-labah tadi boleh musnah dengan mudah. Atau kalau dihancurkan dengan kekuatan tangan pun sekali, ia boleh musnah ranap. Hanya dengan satu tindakan. Tetapi ayat 53 surah Fussilat yang kita bacakan di awal tadi menjadi prinsip untuk kita melihat bahawa labah-labah menyumbang kebaktian dalam kejayaan hijrah. Yang pertama, penemuan di bidang biologi pada hari ini yang mengkaji labah-labah sebagai salah satu spesies serangga dalam kategori arachnida. Arachnids. Yang pertama telah menemui spesies labah-labah boleh bergerak sehingga melebihi kelajuan 50 km sejam. Hal ini memberikan jawapan kepada orang beriman. Seandainya satu urat daripada spider web di permukaan pintu gua Sur itu dikoyakkan sekalipun, ia boleh dibaiki oleh labah-labah dalam tempoh yang cukup cepat. Kerana labah-labah tak pernah tersangkut di atas sarangnya. Allah ciptakan labah-labah itu secara anatominya. Tuan-tuan boleh lihat, saya tunjukkan anatomi labah-labah. Bukan sahaja badannya, kakinya dipenuhi dengan berbulu ataupun rambut. Tetapi pada bawah abdomen labah-labah itu dan pada kaki labah-labah itu, Allah Subhanahu wa taala ciptakan beberapa kelenjar yang mengeluarkan minyak ketika labah-labah meniti di atas webnya itu. Yang menyebabkan labah-labah tidak akan tersangkut pada sesawang yang dibinanya. Itu keistimewaan labah-labah. Yang kedua, dalam spesies haiwan, kebanyakan haiwan yang mengetuai koloninya adalah haiwan female. Seperti semut, labah-labah yang mengetuai, yang memimpin kumpulannya itu adalah queen. Labah-labah, lebah betina ataupun semut betina. Sehingga dirakamkan dalam surah An-Naml ucapan ketua semut, ratu semut kepada semut-semut bawahannya ketika Nabi Sulaiman AS dan bala tenteranya melalui sebuah lembah. Hal yang sama juga berlaku dalam koloni arachnida yang bernama spider, yang membuat sarang labah-labah itu walaupun kedua labah-labah berupaya untuk menghasilkan sutera, tetapi yang menganyam spider web itu adalah labah-labah betina. Jadi kalau kita lihat labah-labah yang ada di
di sarangnya itu, yang mana saiznya besar, itu adalah gambaran ataupun indikasi bahawa labah-labah itu adalah labah-labah betina. Menghampiri ke penghujung majlis ilmu kita pada pagi ini, saya nak sebutkan bahawa di sini, apabila bidang yang saya nyatakan ini telah menemui bahawa labah-labah betina yang membuat sarangnya, membina sarangnya, walaupun ia satu penemuan yang baru di bidang ilmiah, tetapi ia sudah azali di dalam ayat Al-Quran. Cuba lihat kalimah yang saya besarkan ini, iaitu kamathalil ankabutit takhazat baita. Kalimah ittakhazat itu ada huruf ta ta'nis. Huruf ta yang terbuka itu, yang menunjukkan bahawa labah-labah yang membuat sarangnya itu adalah labah-labah female. Inilah yang saya sebutkan di awal tadi pada prinsip ayat 53 surah Fussilat. Allah berjanji akan membuktikan kekuasaan dan keterangannya pada pelusuk alam semesta dan pada diri kamu wahai manusia, dengan tujuan untuk membuktikan bahawasanya Al-Quran itu benar. Orang tua kata kalau nak tahu makan tu sedap tak sedap, masa tengah sedap tu kita berhenti. Jadi masa kuliah tengah puncak ni kita berhenti, kita sambung bulan depan. Ada perkara lagi yang kita akan bicarakan. Saya berdoa mudah-mudahan muslimin dan muslimat sekalian dikurniakan kesihatan yang baik, kelapangan waktu. Kita bicarakan tentang bagaimana keunggulan labah-labah ini dalam membantu menjayakan penghijrahan Nabi SAW pada episod yang akan datang. Dengan penuh rendah hati saya mohon dibuang kemaafan atas segala kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita bertemu pada pertemuan yang akan datang dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan lihat perbezaan pandangan mufassir dan penelitian secara ilmiah di bidang kajian labah-labah ini. Wallahualam.